أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية القبول فحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض شاء الله لهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, para pegawai, barisan ahli jawatan kuasa dan para kepimpinan Masjid Halim Shah, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya dan kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua sentiasa diberkati Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pembacaan kitab 40 nasihat pelembut hati walidku yang soleh. Itu pada malam ini insya-Allah kita berada pada nasihat yang kelima. Nasihat yang bertajuk utamakan diri sendiri. Utamakan diri sendiri. Telah berkata walidku hafizahullah ta'ala di dalam nasihatnya yang kelima, dalam perkara dunia kita hendaklah mengutamakan orang lain. Dalam perkara akhirat pula kita hendaklah mengutamakan diri kita. Muka surat yang ke-12 surah Al-Baqarah ayat 148, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu dalam berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai atau bimankibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahuku. Faqal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang perantau, yakni orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu sampai waktu pagi, dan sebaliknya jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan engkau menunggu petang, dan gunakanlah sihatmu untuk sakitmu, dan gunakanlah hidupmu untuk matimu. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, nasihat yang kelima ni tuan-tuan, Tuan Guru kita pesan, dalam perkara dunia kita hendaklah mengutamakan orang lain. Bila kita sebut tentang kehidupan kita di dunia, dua perkara yang menyebabkan manusia itu saling berlumba-lumba, atau dalam arti kata lain, manusia itu berlumba-lumba mencari harta disebabkan dua. Yang pertama adalah disebabkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Kita ni sibuk pagi petang siang malam kerja, iaitu yang pertama sebab kita nak mencari harta. Yang kedua adalah anak pinak. Tuan-tuan, manusia ni hidup dia berlumba-lumba dua benda ni. Dua benda ni yang boleh menyebabkan hidup kita lalai daripada mengingati Allah. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah anak pinak, dan dua benda inilah manusia saling berlumba-lumba. Hari ini orang putus silaturahim disebabkan harta. Ada orang pagi petang siang malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghabiskan usia membina anak dia, hantar anak ke tuition, hantar anak pergi sekolah dan sebagainya, nak bagi anak berjaya. Dan dua benda ni kata Allah adalah perhiasan dunia. Apa makna perhiasan? Ujian dalam kehidupan kita di dunia. Sebab tu Allah sebut orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu jadikan harta dan anak pinak kamu ini sesuatu perkara yang boleh menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah. Sebab apa tak main kuliah? Hantar anak tuition. Sebab apa tak pergi solat subuh jemaah? Duk siap-siap anak, ataupun kita siap diri kita sendiri. Maka dua benda ni lah yang kebanyakan menyebabkan hidup kita ni lalai daripada melakukan perkara ibadat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab itu Allah tidak mencela kita mencari dunia. Tak cela. Allah tak cela pun kita nak cari dunia. Sebab itu Allah ajak kita doa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Allah memuji sebahagian manusia yang berdoa dengan doa terbaik. Doa dia, Rabbana atina, wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Di dunia, maka kita tak tinggal kebaikan di dunia ni, dan kebaikan di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut, carilah, kejarlah pahala yang boleh menyebabkan kamu ada simpanan di akhirat, dan jangan kamu lupa cari harta dunia. Allah tak cela kita cari dunia, tetapi yang Allah cela bila kita cinta kepada dunia. Bila kita cinta kepada dunia. Apa maksud cinta kepada dunia? Kita menjadikan perkara-perkara ini sesuatu yang menyebabkan kita langgar perintah Allah. Kita tinggalkan suruhan Allah, suruhan Rasulullah. Itu maksud dia. Nak cari dunia, cari, tapi jangan sampai cari dunia sampai kita tinggal akhirat. Itu tak boleh. Nabi tinggal akhirat untuk akhirat pun Nabi istighfar. Satu hari pernah Nabi SAW terlambat solat berjemaah. Sebab apa? Sebab melayan tetamu. Lalu Nabi beristighfar kepada Allah. Tuan-tuan, layan tetamu ni perkara akhirat. Dalam hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia kena muliakan tetamu dia. Maka Nabi tertinggal solat jemaah ataupun solat sunat. Sebelum solat jemaah ni, Nabi istighfar kepada Allah. Bukan sebab Nabi lalai dengan dunia, tapi sebab Nabi ambil akhirat hal lain. Akhirat ada banyak, pahala akhirat ni banyak. Nabi ambil satu lagi, Nabi tertinggal yang satu lagi, pun Nabi istighfar kepada Allah. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab bila kita kalut cari dunia, tuan-tuan, waktu tu kita akan, sehingga kita meninggalkan Allah, waktu tu hati kita akan terlampau cintakan dunia. Bila kita terlampau cintakan dunia, tuan-tuan, inilah penyakit paling bahaya. Penyakit COVID ke, penyakit kencing manis ke, penyakit darah tinggi ke, tak begitu kritikal nak dibandingkan dengan penyakit ciptakan dunia. Yang kata ahli dunia ni, tuan-tuan, bukan bermakna orang kaya tu ahli dunia. Kerana orang miskin pun ahli dunia. Orang kaya, tapi harta yang ada dekat dia, dia guna untuk beribadah, untuk berinfak, untuk memberi sedekah, untuk membina masjid, membina pusat pengajian. Itu ahli akhirat. Kita tengok sahabat Nabi Sayyidina Uthman kaya. Dia ada satu telaga nama dia Bi'ru Rumah. Satu telaga. Telaga ni ada satu cerita. Satu hari orang Islam bila sampai di Madinah, mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasul, kami ni nak dapat air bersih susah Rasulullah di Madinah ni. Lepas tu kami nak dapat air bersih ni, kami terpaksa beli dekat orang Yahudi. Beli air dekat satu orang Yahudi ni, harga pun harga Yahudi. Lepas tu macam mana? Bila Nabi dengar orang Islam mengadu, Nabi pun sebut kepada para sahabat, siapa yang mampu membeli Bi'ru Rumah ini, kata Nabi, setiap orang ambil cedok air tu, maka pahala bagi dia sepanjang air itu ada. Pendekkan cerita, para sahabat Nabi ni pakat duk pergi jumpa orang Yahudi tu, pakcik, orang tua Yahudi tu, kami nak beli air ni boleh tak? Nak beli air ni boleh tak? Orang Yahudi tu kata, aku kalau air ni aku takkan jual melainkan kepada orang Islam. Aku takkan jual kepada orang Islam. Aku takkan jual. Kalau aku nak jual, aku akan cari orang bukan Islam, kata pakcik tu.
Akhirnya Sayyidina Osman ni orang yang pandai, kita kata diplomasi kot. Bila dia jumpa orang, dia punya mulut dia cukup manis. Di mulut dia cukup manis. Dia jumpa orang Yahudi tu, pakcik, hang nak main beli ayak ke orang Yahudi tu nya? Dah, mari kita sembang dulu. Kalau awak macam mana pakcik, kalau saya beli ayak, pakcik tak bagi ke macam mana? Dia kata aku tak bagi lah. Hang apa dah aku tulis gitu tu. Ayak ni aku tak akan jual dekat orang Islam, aku akan jual pada orang selain daripada orang Islam. Tak macam ni pakcik. Saya nampak, apa kata kalau saya beli ayak kat pakcik ni, saya tak beli semua, saya beli separuh. Saya beli separuh. Boleh juga beli separuh. Macam mana? Apa maksud hang? Tak beli macam ni pakcik. Kalau saya beli ayak ni, saya beli dengan harga, saya ingat saya 50,000 dirham. Saya belilah. Macam mana hang nak buat Tak, saya guna 2 hari, pakcik guna 2 hari. Pakcik tu dia, Sayyidina Osman tanya, pakcik nak letak harga berapa? Pakcik tu dia sebut, saya nak letak 30,000 dirham. Dia kata tak apa pakcik, saya bagi 50,000 dirham. Lepas tu kira macam mana? Tak apalah, Ahad Isnin saya guna, Selasa Rabu pakcik guna. Tapi bila saya guna, pakcik jangan kacau. Kita dah sepakat ni. Okey, tak apa. Dia pun tengok, Sayyidina Osman ni okey, pandai buat duit juga ni, no. Pendekkan cerita, dia beli separuh. Bila dia beli, umat Islam hari Ahad dengan Isnin tu pakak mai telaga tu minum air. Mereka ambil bekal bawa balik. Sayyidina Osman kata hampa ambil banyak-banyak bawa bekal untuk 2 hari terus. Sebab 2 hari hampa tak payah mat. Waktu 2 hari milik Yahudi tadi, hampa jangan dok main dah. Mereka pun ambil banyak bawa balik. Pakcik itu tengok 2 minggu 3 minggu, dia kata tu dia ramai orang mai. Bila mai hari milik dia tu, tak ada orang. Mana nak ada orangnya? Hari Ahad Isnin free, Selasa Rabu kena bayar. Harga Yahudi, dah tuan pun Yahudi. Akhirnya pakcik tu duduk tunggu-tunggu, duduk tepi tangga, duduk sorang-sorang gitu. Duduk letak tangan gitu. Aduh, Sayyidina Osman, pakcik, pasal apa? Dia kata tak, pasal apa orang main hari hang tu orang pakai ambil lah, hang buat duit ke apa? Tu tak apa, tu pakcik tak ambil tahu. Tu bukan hak saya, ikut saya lah, nak panggil siapa pun. Tak lah, ni hari aku ni tak ada orang tu. Pakcik, saya nak sembang dengan pakcik sikit lah. Apa kata pakcik, kalau jadi pakcik, saya nak cakap siap-siap lah. Umur macam pakcik ni, seloknya pakcik jual lah telaga ni. Pakcik jual, pakcik dapat duit. Bila pakcik dapat duit tu, pakcik boleh pergi jalan-jalan ke, pakcik nak buat rumah ke, pakcik boleh guna duit tu. Tapi kalau pakcik kerja, kesian kan pakcik. Pakcik umur macam ni kena duduk rumah bensin lah. Sayyidina Osman bila dia dengar tu, pakcik tu dengar, betul juga no. Hang nak beli berapa? Dia bagi harga sekian-sekian. Sayyidina Osman kata, saya up lagi. Sayyidina Osman pun beli. Maka telaga tu sampai hari ni dia ada. Dia tak jauh pun daripada Masjid Nabawi tu. Dan di situ juga dia tanam pokok kurma, ratusan pokok kurma, lalu diwakafkan. Panjang cerita. Sebab tu kalau kita pergi Madinah, dia ada tulis Waqaf Osman. Sayyidina Osman yang wakaf. Sebab tu kata berapa tak, di sana ada orang kaya tapi ahli akhirat, bukan ahli dunia. Dan di sana ada orang miskin tapi ahli dunia. Bila dia tengok orang kaya sampai meniti ayat dia. Kereta baru pula. Rumah baru pula. Meniti ayat dia. Teringin. Dia pun kerja. Bukan kerja apa pun. Jaga kedai makan je. Ataupun orang kata pelayan kedai makan je. Ataupun buka kedai lah, tulis gitu je. Tapi tak boleh solat Jumaat. Kadang-kadang solat akhir waktu. Dia ahli dunia. Sebab tu tuan-tuan, dalam nasihat ni Tok Guru kita pesan, dalam perkara dunia ni biar orang nak ambil, biar orang nak pulun cari bab dunia apa pimbik. Sebab walaupun kadang kita terkurang dalam sudut harta, sebenarnya ada kelebihan lain hak Tuhan bagi kat kita. Kalau kita terlampau kaya tuan-tuan, kita semua nak kaya.
Kita semua nak duit banyak. Tapi bila kita kaya, tuan-tuan, terlampau kaya, silap-silap kuliah maghrib tak boleh main. Tidak, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba balik rumah. Contoh, kita tuan-tuan doa malam ni bagi kaya kan. Dah kita kata mai PKP ni nak simpan duit lebih sikit sebagainya. Tuhan makbul doa tuan-tuan. Contoh, bangun pagi esok, buka pintu rumah, tengok-tengok ada beg besar. Beg apa pula dah Kita pun ambil beg masuk dalam rumah. Buka-buka tu dia duit 100 terbaik tu. Duit 100 terbaik tu maklum. Kira lah 50,000. Saya nak tanya, boleh mai subuh jemaah pagi tu? Boleh mai subuh jemaah pagi tu? Itu kekayaan hak ada kat kita. Hak tak ada pada sebahagian orang kaya. Bukan saya kata semua, sebahagian. Kita boleh main kuliah, kita boleh solat jemaah, kita boleh silaturahim, boleh sedekah. Orang, kalau kita duduk tempat orang kaya, tuan-tuan, saya tak jamin. Kalau saya sendiri, saya tak jamin tu. Kata ustaz kuliah Masjid Ali Shah malam ni main lewat sikit. Bukan lewat, duduk kat London. Duduk London tu. Minggu depan je ustaz Ali Shah, Masjid Ali Shah tak lama tak main. Duduk kat Sepanyol. Tuan-tuan, nak boleh main kuliah ni, tak main dah tuan-tuan. Belum tentu boleh main. Solat jemaah batas lagi. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Sebab tu bila kita tengok orang lebih pada kita dalam sudut duit dan sudut harta, kita bagi lah. Sebab apa? Sebab kita kena sebut pada diri kita, ya, biar dia lebih pada aku dalam sudut harta. Esok dia berat kena hisap, aku ringan. Itu ya. Sebab Nabi sebut ashabul jannah, ashabul jid mahbusun, atau kama qala. Orang-orang kaya ni dia tak boleh masuk syurga terus. Orang miskin dia cepat je masuk syurga. Nabi sebut raaitu aktsar ahli jannah al-masakin, atau kama qala. Aku melihat ramai ahli syurga ni orang miskin. Sebab apa? Sebab orang miskin ni dia tak beramal pun dia dah beramal sebenarnya. Dia tak beramal pun dia dah beramal. Tuhan paksa dia amal. Apa dia amal dia? Sabar. Sabar tu amal dia. Walaupun dia tak buat amal banyak, sabar itulah sebaik-baik amal, ataupun amal yang paling banyak pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang bersabar pahala dia tak terhenti, tak terhitung banyak di sisi Allah. Dia ada 3 amal yang tidak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tertentu pahala di sisi Allah. Yang pertama sabar. Tak tahu punya mana? Tak tahu. Yang kedua puasa. Dia kata puasa ni Tuhan tak sebut berapa pahala dia. Yang Allah sebut ana ajzi bihi, esok aku nak bagi sendiri. Aku nak buat surprise kepada ahli siam, orang kuat puasa. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Ni 3 amal, pahala dia tak terhitung banyaknya. Tuhan tak cerita, tuan-tuan. Jadi bila orang lebih daripada kita pada sudut harta, biarlah. Jadi kita boleh main kuliah, dia belum tentu boleh main kuliah. Sagi pukul 8, pukul 9 dah ada meeting dengan datuk tu, dengan Tan Sri tu, dengan Tan Sri ni. Pukul 12 malam, pukul 3 pagi kadang tak tidur lagi. Sebab apa? Dia fikir bisnes esok, ataupun dia fikir bila kita duit banyak, ramai orang hasad, ramai orang dengki. Kereta pak, kereta ada 10 biji, 20 biji, rumah besar, hak dengki dekat dia berapa ribu orang kita tak kira, tuan-tuan. Kita orang nak dengki apa kat kita? Duit kita pun, kereta pun 3 biji, 2 biji, tak. Maknanya satu kita punya, satu bini kita, satu lagi rosak ataupun nak jual ke orang. Tak ada orang nak dengki kat kita, tuan-tuan. Hidup senang. Sebab tu kita bila kita tengok orang, kita jangan hasad. Dia lebih pada kita dalam sudut dunia, biarlah. Nikmat Tuhan bagi ke aku ni pun banyak. Kalau aku nak syukur satu-satu ni pun jenuh. Kalau dia tu nak syukur macam mana?
Tuan-tuan, nikmat lidah ni pun kalau kita nak syukur tak boleh syukur. Hatta nikmat alhamdulillah kita boleh sebut alhamdulillah, nak syukur nikmat tu tak boleh syukur. Alhamdulillah segala nikmat. Cukup tuan-tuan? Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Sebab tu ada satu orang tuan-tuan, Ibrahim bin Adham, satu hari dia lalu satu kawasan. Dia tengok satu orang lelaki, tangan kudung, kaki kudung, kulit penuh dengan sopak. Kulit penuh dengan sopak, mata buta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumah tak ada, makanan harap orang bagi. Kalau orang tak bagi, tak makan. Kalau orang tak bagi, tak makanlah dia. Tak makan orang tu. Ibrahim bin Adham tu perhati orang ni daripada jauh. Dia kata, aku nak cakap dengan dia ni. Aku nak pergi jumpa dengan dia ni. Dia pun lalu. Sampai depan orang tu angkat tangan. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah ala ni'amihil azimah wal jasimah. Dia kata, ya Allah, besarnya nikmat yang kau bagi dekat aku. Kalau aku nak syukur ni Tuhan, tak tahu macam mana aku nak syukur. Nikmat ni besar sangat. Ibrahim bin Adham pun tengok dia. Nikmat apa ada dekat dia? Tangan tak ada, kaki tak ada, kulit sopak, mata buta. Bila dia lalu depan satu orang tu, dia pun kata, pakcik, Assalamualaikum, salam. Saya dengar pakcik sebut satu kalimah lain macam sikit lah. Pasal apa? Ada apa tu? Tak, pakcik sebut tadi nikmat Tuhan bagi kat pakcik besar. Saya nampak macam tak seperti hak pakcik sebut dengan hak realiti yang ada pada pakcik. Kenapa kamu cakap macam tu? Dia kata, pakcik, tangan pakcik mana? Dia kata, tangan saya kudung. Kaki pakcik mana? Kaki saya kudung. Kulit pakcik, penyakit sopak. Mata pakcik, saya orang buta sejak kecil. Rumah pakcik, inilah rumah saya, berbumbungkan langit Allah. Pakcik makan dari tangan-tangan yang Allah kirimkan daripada tangan-tangan manusia. Pakcik, mana nikmat besar ada pada pakcik? Dia kata apa? Alam yubqili lisanan dzakira wa qalban syakira. Allah, alam yubqili lisanan dzakira wa qalban syakira. Dia kata walaupun nikmat lain tak ada, ada dua nikmat besar Tuhan masih kekalkan pada aku. Apa dia? Lidah yang boleh sebut alhamdulillah, hati yang boleh menyebut terima kasih wahai Allah. Tuan-tuan, dua nikmat besar tau. Dia kata, Tuhan, dua nikmat ni kalau aku nak syukur, macam mana aku nak syukur? Tuan-tuan tanya diri kita, tuan-tuan. Kalau Tuhan nak suruh syukur satu-satu tu, adakah kita termasuk orang bersyukur? Allah sebut dalam Quran jelas-jelas, hamba aku bersyukur sikit lah. Wa qalilun min ibadiy syakur. Hamba-hamba aku hak bersyukur ni sikit lah. Maka sebab tu kita jangan deki ataupun jangan iri hati bila tengok orang lebih pada kita pada sudut dunia. Sebab hak ada dekat kita pun nak syukur teruk. Yang kedua, kalau esok jumpa Tuhan esok, aku harap aku tak lambatlah kena hisap. Tuhan nak tanya aku satu. Nikmat satu. Kalau harta kita banyak, Tuhan tanya, rumah hang sebelah rumah hang siapa dia? Pagi dia makan tak pagi? Harta mana dia makan? Dia makan apa? Anak dia pampers tak ada duit nak beli, hantar. Tuan-tuan, jenuh jawab kalau kita orang kaya. Kalau kita duit banyak, Tuhan tak tanya jiran sebelah rumah, Tuhan tanya jiran hak sebelah rumah. Sebab tu saya tengok satu video Ustaz Abid Liu, tuan-tuan. Daripada KL dia lari main dekat kita punya tempat ni, negeri kita. Dia main jumpa satu orang miskin. Dia kata, pakcik, saya minta maaf nah. Dia sebut, kenapa? Dia kata, saya sebenarnya saya takut Tuhan tanya saya. Harap pakcik maafkan saya lah. Sebab apa dia fikir macam tu? Sebab dia orang kaya, tuan-tuan. Orang kaya yang berfikir, atau orang kaya yang berilmu, ada faham ilmu agama. Dia faham dia duit banyak. Tuan-tuan, memang dia ustaz paling kaya. Dalam satu hari saya ingat dia punya income dia 80,000. Tuan-tuan buka YouTube, 8 ustaz paling kaya, kita pun tak lawan tu. Nombor 1 dia.
Lepas tu main nombor 2, nombor 3, nombor 4 adalah orang lain. Nombor 1 dia. Dia fikir Tuhan duit aku banyak ni, kalau orang Kedah sakit esok ni, orang Kedah tak ada duit nak beli barang esok ni, Tuhan tanya aku macam mana? Sebab duit dia banyak. Tuhan akan tanya mengikut kadar duit yang kita ada. Kalau 100,000 banyak lah tuan. Kalau 1 juta lagi banyak Tuhan nak tanya. Tambah kalau adik-beradik tuan-tuan kena jaga. Kalau adik-beradik kita ada hak miskin, kita teruk tuan-tuan. Kalau adik-beradik kita ada tak boleh makan, kita teruk tuan-tuan. Takkan masuk syurga tuan-tuan kalau kita tidak memberi makan kepada adik-beradik kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kita nak beri sedekah ni pertama sekali kepada ahlul quraba, aqriba, orang-orang yang adik-beradik kita ni tuan-tuan. Baik, dalam perkara dunia kita hendaklah mengutamakan orang lain. Biar apa nak ambil. Dunia ni tak ada nilai pun di sisi Allah. Tetapi dalam perkara akhirat pula kita hendaklah mengutamakan diri kita. Dalam bab akhirat kita jangan utamakan orang lain, hak kita terbalik tuan-tuan. Kadang kita tengok mai solat Jumaat. Ni susah ni boleh solat Jumaat tak boleh kan? PKP ni boleh lah. Mudah-mudahan boleh lah, boleh lah. Oh, kita tengok solat Jumaat kan, ada 2-3 tempat kosong tu kan, sepatutnya kita berlumba-lumba. Tapi tengok masyarakat kita macam mana. Sila dia pun kawan tolak awal ni, sila. Nabi sebut law ya'lamun nas ma fi nida was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Kalau manusia tahu nilai melaungkan azan dan berada di saf depan ni, manusia akan mengundi. Oi, aku dulu. Elok sikit aku dulu. Elok sikit aku dulu. Aku pergi tandas sah ya. Tak kira lah hampir tandas lepas tu hampir tandas. Dia akan belum melumpa. Tapi kita pergi dulu. Tak apa. Pilah dulu. Tuan-tuan ulama kata makruh. Jangan kita duk biar orang pergi, kita kena pergi dulu. Hatta Nabi tuan-tuan, kita ni kalau buat satu kebaikan, kalau kita ajar satu kebaikan, orang buat, kita terima saham, kita terima pencen. Kita tak bekerja dah, kita mati dah. Kita sempat ajar satu orang solat, satu orang je solat tuan-tuan. Sehari kita dapat 5 waktu solat, pahala free cuma. Kita mati, kita sempat ajar budak baca Quran. Dia boleh baca Quran sendiri. Sehari dia baca semuka. Kita tunggu ya pahala tuan-tuan. Orang paling kaya siapa dia? Dan orang paling kaya pahala siapa? Nabi. Para sahabat Nabi tak tahu cakap. Nabi lagi-lagilah 1400 tahun lebih wafat, pahala masih dapat. Semua orang solat, pahala pergi dekat Nabi. Sebab Nabi yang mengajar orang buat kebaikan. Itu pun Nabi tuan-tuan, dia cemburu kalau orang potong dia dalam ibadat. Hak kita tak Nabi, tak cukup amal, kita boleh suruh orang lebih pada kita dalam sudut amal. Ini kita tak berapa faham. Sebenarnya kita kena lebih. Satu hari pernah dalam satu peperangan, Nabi dengan Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah, 3 orang. Sayyidina Ali dengan Nabi dengan Abu Lubabah. Ada seekor unta. Sayyidina batu tu Nabi naik. Seekor unta mana boleh naik 3, naik seorang-seorang. Nabi duduk atas unta. Sayyidina Ali tarik. Beberapa kilometer banyak, jauh perjalanan. Nabi kata aku nak turun pula, aku nak tarik pula. Lepas tu Sayyidina Ali pun naik. Nabi nak tarik, Abu Lubabah kata, tak payah Rasulullah, tak payah. Kamu naik atas wahai Rasulullah. Sayyidina Ali pun kata, tak apa Rasulullah, biar kami tarik. Nabi kata apa? Aku cemburu melihat kamu lebih daripada aku dalam sudut ibadat. Dia kata aku masih kuat. Aku boleh untuk nak menarik kamu, nak khidmat pada kamu. Menunjukkan Nabi tak rasa senang bila sahabat ni lebih
buat satu kebaikan lebih daripada Nabi, Nabi nak lebih lagi. Tuan-tuan, Nabi tak merasa cukup dengan pahala yang ada. Maka kita sebagai orang Islam, tuan-tuan, kita kena anggap dan kita kena faham dan kita kena hayati bahawasanya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kena cari pahala sebanyak-banyaknya. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biar kita azam kita nak dapat syurga hak paling mewah. Kita kalau nak dapat syurga paling mewah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama kita banyak membaca Qul huwallahu ahad. Syurga kita ni Tuhan akan bina, mengikut kadar bacaan kita tu. Yang kedua, kita kena mengamalkan solat sunat qabliyah ba'diyah. Orang yang mengamalkan solat sunat qabliyah ba'diyah ni, tuan-tuan, Allah sedang mencantikkan istana dia di syurga. Bukan kata rumah dah, istana, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan amal 10 tahun solat sunat qabliyah ba'diyah ni, rumah kita semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik. Dan sebelum kita mati, tuan-tuan, kita kena pastikan ada orang yang telah kita ajar dia buat baik. Macam anak-anak tahfiz kita, tuan-tuan, kita tak boleh ajar mereka, tapi kita bantulah mereka sikit. Saya nak sebut, tuan-tuan, saya hafal Quran dulu. Sampai saya rasa cemburu. Allahu Akbar. Saya rasa cemburu dengan siapa? Pak belakang saya. Waktu saya umur 10 tahun, waktu saya umur 3 tahun, 4 tahun tu, ayah saya duduk cakap, hang nak hafal Quran tau. Saya pun insya-Allah balik, insya-Allah. Umur 4 tahun, 5 tahun, saya dah rasa semangat sangat nak hafal Quran. Saya sebut kat ayah saya nak hafal Quran balik. Ayah saya sebenarnya dia diam sebab dia menangis. Dia sebab, dia rasa sentak. Waktu tu dia cerita, saya tak tahu, saya kecil. Umur 10 tahun, saya beritahu kat ayah saya, umur 9 tahun, Walid, bila nak hafal Quran ni? Akhirnya ayah kata, tak apa, hang habis sekolah rendah, darjah 5 hampir lah, darjah 4 hampir lah. Saya umur 9 tahun, saya mula hafal Quran. Waktu saya nak hafal Quran tu, pak belakang saya seorang, pak tin saya, balik dari Mesir. Saya pun tak tahu, dia ingat, tak ingat lagi. Dia balik dari Mesir. Dia balik dari Mesir, tuan-tuan, dia hadiahkan saya satu Quran. Sebab keluarga saya waktu tu tak ada lagi Al-Hafiz. Belah mak dan belah ayah tak ada lagi habis sampai 30 juzuk. Saya orang pertama. Bila saya habis, Allah Ta'ala buka jalan selepas 3-4 tahun, adik-beradik ataupun sepupu sepapak saya, lebih 20 orang jadi Hafiz hari ni. Saya buka jalan. Saya buat dulu. Bila mereka tengok saya nampak, ui, pokoknya hafal Quran ni pun tak lekeh juga. Tak lekeh juga. Anak saya, adik-beradik saya, ada Hafiz belah mak saya 20 orang lebih. Ustazah, hafizah semua. Hak saya nak cerita, bila saya nak hafal Quran, pak tin saya duduk di Mesir tu, dia balik, dia hadiah, disebabkan dia seronok sangat, dia hadiah kat saya satu Quran. Saya pun ambil Quran tu, saya tengok, oh cantik Quran ni. Dia ada sikit tafsir kecil tepi tu. Dan Quran tu lah saya mula hafal Quran sampai saya khatam. Tuan-tuan, satu huruf baca Quran 10 pahala. Tuan-tuan ingat saya baca satu huruf satu hari. Saya kena baca sehari itu, kadang satu masa saya kena baca 30 juzuk syahadah Quran. Sehari kena baca 30 juzuk baca, bukan qul wallah banyak-banyak. Sebelum subuh saya mula juzuk 1, isyak saya habis 30 juzuk. Saya buat 2 hari 15. Satu hari tu saya mula 5 juzuk, kadang 10 juzuk. Tuan-tuan, saya nak tanya, pahala saya baca ni pergi kat siapa? Pak Melakan, berapa ringgit dia bagi? Allahu Akbar. Saya ingat Quran senaskah ni 20 genih ataupun 15 genih bahasa, kalau kita nilai Mesir tu. Tuan-tuan, hari ni saya dah jadi guru Quran. Saya masuk pertandingan hafazan Quran. Ada kala saya johan, ada kala saya dapat nombor 2, ada kala saya dapat nombor 3. Setiap tahun saya masuk. Dan anak murid saya yang berjaya hafal Quran dengan saya, tuan-tuan, di madrasah saya lebih. Saya ingat 70 orang yang dah habis. Hak sekarang saya duduk mengajar lagi ni, semua 80 lebih. Tuan-tuan, pahala pergi kat siapa, tuan-tuan? Masya Allah. Sebab tu, tuan-tuan, biar kita nak mati ni,
Kita ada satu benda kita buat, harap Tuhan terima, harap pahala mengalir. Nak baca Quran banyak-banyak tak larat tuan-tuan. Biar budak-budak ni, adik-adik, anak-anak kita ni baca. Sebelum tidur dah makin cari Quran. Sebelum bangun tidur cari Quran dulu. Pagi, tang, siang, malam tuan-tuan. 3 juzuk, 4 juzuk. Kalau dia baca satu muka tu 20 kali, dah sejuzuk dah kira. Sebab itu tuan-tuan, pengajaran daripada nasihat yang kelima ni, iaitu dalam perkara dunia tuan-tuan, janganlah kita terlalu nak cari sangat. Biar orang lebih daripada kita, tak apa. Jadi hati kita tenang, kita boleh main kuliah, kita boleh main solat jemaah. Dalam perkara akhirat, kita jangan biar orang lebih daripada kita. Sebab kerugian di akhirat itu, sampai Nabi sebut, sampai dalam satu kata-katanya, dalam satu petikan disebutkan, andainya manusia itu meninggalkan satu zikir sahaja, hidup dia 24 jam, dia rasa waktu tu dia tertinggal satu zikir, maka penyesalannya tidak ada kesudahan. Tuan-tuan, maknanya satu pahala. Bila kita masuk dalam kubur, saya nak cerita sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan, boleh tak? Sikit ya. Ada satu orang tu, dia orang soleh, dia tu imam masjid. Orang cukup soleh. Sebelum subuh dah bangun, dia punya tahajud di masjid. Subuh solat di masjid, lepas subuh zikir sampai naik matahari. Sebelum zuhur dah datang, baca Quran selalu, hadis kuliah selalu, zikir tak berhenti tuan-tuan. Ditakdirkan Allah, dia ajal menjemput dia pun meninggal. Masa meninggal itu saya sedih, sebab saya kenal saya sangat. Di antara kawan-kawan saya ni mimpi, dia kata apa, kawan ni sebut tuan-tuan, kawan dia cerita kat saya, dia mimpi dia jumpa seorang pakcik ni, orang kuat, pakai jubah putih setiap hari, serban tak pernah tinggal. Satu solat pakai serban 70 kali ganda. Tuan-tuan bayang tengok berapa puluh tahun, sejak dia mengaji pondok dulu sampai sekarang, sampai berapa tahun dia duk pakai jubah serban. Banyaklah pahala semayang dia saja, zikir dia lagi, Quran dia lagi, majlis ilmu dia lagi. Bila dia meninggal tuan-tuan, dia sebut dekat kawan saya, nak sebut ni, hampa jangan tinggal amal. Dia kata, saya ni rasa sangat kurang amal, saya rasa menyesal dan saya tak boleh nak buat apa. Dia sebut kat kawan saya. Kawan saya balik cerita, dia kata semalam saya mimpi haji sekian. Dia cerita macam tu kat saya. Saya kata, nak menyesal apa lagi? Dia ni hidup ibadat tak berhenti. Tapi itulah hakikat dia tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan cukup sekadar itu dulu sebagai perkongsian pada malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Adanya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Saya sudahi tazkirah pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.